Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat jumpa sekali lagi untuk membincangkan topik-topik yang mungkin beri manfaat kepada kita semua di sana untuk memastikan bahawa badan kita sentiasa sihat dan terhindar daripada semua jenis penyakit bahaya seperti penyakit bahaya yang tidak menyakit seperti darah tinggi, kecemasan mani, SLE, kanser, dan yang sebenarnya yang tengah pandemik sekarang adalah COVID ya. Di samping itu saya juga dah ada berjanji untuk berkongsi macam mana kita untuk kita cuba untuk badan kita daripada mendapat penyakit kanser. Okey, ada orang bertanya, banyak pesakit saya yang datang, dia kata mengapa saya dapat kanser, doktor? Apa salah saya? Apa sebab saya dapat kanser? Mak bapak saya tak ada kanser, tapi mengapa saya dapat kanser? Adik-beradik saya pun tak ada kanser, mengapa saya dapat kanser? Sebenarnya kanser ni bukan sebab ada walaupun disebab keturunan hanya 15% saja, tapi lebih kepada epigenetics. Makna saya maksud epigenetics adalah persekitaran kita, di mana kita kerja, macam mana keadaan kita masa kecil hingga ke kita dapat kanser tu, macam mana cara hidup kita, adakah kita cara hidup kita tu adalah terlalu stres ataupun terlalu menjaga makan tidak ada exercise atau terlalu memilih makan. Lepas tu adakah kita ni masa perjalanan hidup kita daripada kecil sampai ke kita didiagnos kanser tu, adakah hormon-hormon kita ni stable? Contohnya bagi wanita, adakah mereka mendapat heat setiap bulan secara baik, teratur? Adakah mereka sakit sumugut? Adakah masa mereka mendapat period tu, adakah mereka selalu sakit kepala ataupun period mereka tak datang? Adakah mereka ini dalam golongan mereka yang susah mengandung, infertility? Semua ni penting untuk memberitahu kita tanda-tanda awal yang mungkin kita ni risiko mendapat kanser. Jadi adakah satu lagi saya selalu tanya, di mana mereka bekerja kalau mereka dapat kanser ni? Contohnya mereka yang expose kepada udara yang kotor, chemical, sekarang tidak perasan mereka bekerja di kawasan kilang yang tu ada mengeluarkan chemical, atau adakah mereka ni bekerja dengan asid-asid yang ada akan temukan microchip ya. Mereka bukan kerja situ bukan 1-2 hari, mungkin dah dekat bertahun ya. Jadi benda tu dah masuk dalam badan kita ni dan menyebabkan kita kanser. Ada juga saya tanya, saya kata adakah mereka ni hidup selalu stres contohnya wanita-wanita yang selalu nak cantik mereka akan gunakan berbagai produk dekat muka, makeup ni, dan tukar shampoo, sebab benda-benda chemical ni semuanya ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan kanser ya. So pasal bagi saya, bagi wanita yang prihatin tentang kanser ni, cuba tengok balik apa shampoo yang kita pakai, apa skincare yang kita pakai. Dalam tu mesti tak ada benda-benda yang berbahaya macam paraben, mercury, plumbum, lepas tu asid, jenis asid tertentu. Sebaik-baiknya produk-produk kecantikan ni mestilah yang tiada bahan-bahan toksik chemical ni jadi even contohnya shampoo banyak bukan dapat kanser. Saya sebelum pakai 2-3 bulan rambut pun gugur, rambut pun tak boleh hidup. Macam mana bayangkan kalau kita pakai shampoo chemical ni, walaupun wangi tapi tidak ada unsur-unsur pengubatan situ banyak chemical. Kalau dia bagi zinc, selenium dalam shampoo tu, tapi dalam untuk menjadikan zinc selenium tu berkesan untuk masuk ke dalam kulit kita, mereka menggunakan chemical. Macam begitu sekali lah detail yang kita patut kita tengok. Satu lagi, saya selalu menekankan pemakanan apa yang dimakan. Saya kata haraplah kita ibu-ibu bapa sekarang jangan galakkan anak mereka makan makanan processed food. Macam processed ni banyak processed food, macam chicken nugget, hot dog, burger, yang apa-apa dalam plastik, apa-apa dalam tin yang disimpan lama, yang tak perlu consider makan processed food. Tak elok dimakan lah. Kalau nak makan, biarlah makan makanan yang kita buat sendiri, masak jam tu, pergi pasar masak terus makan. Fast food macam Maggi, semua ada kandungan chemical yang bahaya untuk kanser, tapi kita terus makannya sebab
advertisement is on, semua orang terpengaruh dengan advertisement, tak kisah benda toksik ke, walaupun halal tapi dia tak tauiban, dan ini menyebabkan kanser Jadi orang-orang kanser ni tak boleh makan benda-benda macam ni semua. Lepas tu saya juga mengalakkan bahawa mereka yang ada buat root canal dan tambah penampalan gigi ni dan pemutihan gigi, jaga-jaga sebab benda-benda ni adalah semua penyebab kanser. Ada pesakit saya, mereka apabila mereka telah buat rawatan gigi, memutihkan gigi, dalam masa setahun mereka dapat kanser paru-paru, mereka dapat masalah mental bila mereka buat pemutihan gigi ni. Pemutihan gigi ni is stuck, dia tak boleh nak keluar dah. Once you decide to make your gigi putih, macam pemutihan gigi tu, it's all chemical, dan setiap kali anda makan, anda telan liuk, anda menelan chemical dalam badan, dan ia akan mendapatkan mutasi pada kulit. Jadi saya akanlah dan apa harapan saya untuk paling senang untuk kita elakkan daripada kena kanser, make sure kita banyak minum dengan air berstruktur, bukan air yang terlalu alkaline banyak sangat, ataupun kita kena minum air alkaline tapi mesti jenis pH yang betul, dan make sure that badan kita boleh go back the normal pH tu kepada 1.7.35 hingga 45 sentiasa bukan sentiasa badan kita nak alkaline, tak semesti badan kita alkaline. Kalau kita makan sihat, cara hidup sihat, jarang ada kita terlalu berasid terlalu berasid. Jadi kita tengok, kita boleh tahu kita badan kita berasid ke tidak menggunakan cek kencing darah. Cek kencing kita nak tengok pH kencing kita, pH dia acidic ke atau alkaline. Itu salah satu cara lah. Tapi jangan hidup sihat, tidur cukup, makan sayuran banyak, buah-buahan banyak, no fast food, no sugar. Sugar ni sugar, gula ni artificial sugar memang tak baik dia akan menyebabkan keburukan kepada sel-sel otak kita, dan sampai juga penyebab kanser. Dan dia akan sebenarnya artificial sugar ni is artificial, anything that is artificial tak elok. Tapi macam stevia tu lain stevia consider natural sweetener, dia lain dengan sucralose, dia lain dengan yang artificial sugar yang selalu kita beli untuk kerja manis tu. Bagi saya tak usik benda-benda tu, saya tak galakkan. Kalau nak manis, boleh ambil pemanis natural macam gula enau, gula Melaka. Ni semua daripada natural sugar yang Allah jadikan daripada tumbuhan buah-buahan, dan dimasak dia manis. Itu that one digalakkan, tak apa. Kalau tidak pun buat saya boleh galakkan stevia, yang ambil yang berkualiti. Jangan atas nama stevia, tak tahu macam dia proses. Ni semua akan proses-proses yang memerlukan bahan kimia. Jadi kita kena prihatinlah. Dan lepas tu make sure kita ni free of stress, ataupun jangan terlalu stress. Personality kita tu kena ubah. Jangan terlalu nak jadi perfectionist. Kebanyakan mereka yang cancer ni, mereka orang jenis yang perfectionist yang workaholic dia bangun kerja, dia orang bekerja sampai tak, macam kita tak boleh terima, tak tidur satu hari dia bekerja, 1 bulan dia bekerja tak berhenti, tak ada rehat-rehat. Dia fikir otak dia untuk bekerja saja. So ini tak ada sihat. Ini bukan cara hidup sihat. Walaupun kita banyak duit, tapi nanti kita bayar duit kita tu untuk bayar bil hospital. Ini satu benda yang kita pertekankan itu. Jadi kita nak make sure that kita hidup perlu tidur, air, udara yang bersih, udara yang bersih, makanan yang sihat, dan kita kena hati yang bersih hati banyak. Kita make sure that kita ada 3 triangle yang penting ni. Itu kita punya physical must be healthy, emotional must be emotional kita stable, dan spiritual kita, kerohanian kita ni. Tiga perkara ni mesti balance 3 segi kehidupan, segi kesihatan yang saya nak tengok ialah spiritual mesti strong, mesti hebat, physical kita hebat, dan kita punya emotion ni banyak nafsu kita lah. Kalau kita spiritual kita boleh control kita punya nafsu, semua insyaAllah boleh kita go back to normal. Dan physical ni is more towards apa kita kena buat, apa yang kita nampak, apa kita kena tahu. Jadi ilmu sangatlah penting. Kalau kita buat sesuatu nak balancekan 3 perkara ni, emotional,
spiritual dan fizikal ni kita kena pentingkan ilmu. Itu pasal dalam masa yang singkat ni saya akan bagi sedikit sebanyak tentang macam mana kita nak mencari ilmu untuk menjaga kesihatan ya. Satu lagi, dalam spiritual kita digalakkan berpuasa. Mengapa kita kena puasa? Macam mana kita nak puasa? Ramai seorang bincang tentang mental fasting, tapi fasting macam mana yang elok, yang patut kita buat. Kita tak menafikan kita kena ikut cara yang Rasulullah sarankan, sebab kita kena terima mesti ada kebaikan di dalam puasa tu. Sekarang ni saintis pun dah buktikan puasa tu sangat baik untuk kesihatan, dan saya memang mengalahkan mereka yang nak sihat, nak prevent daripada kanser, ataupun nak kurus, ataupun nak sihat, nak kuat secara melalui fasting puasa ni. InsyaAllah kita akan bincang pada akan datang. Okey, buat masa ni hari ni kita sampai di sini saja. InsyaAllah saya akan berkembang lagi pada video akan datang, dan kita akan bincangkan lebih dalam tentang puasa ni sebab puasa ni boleh membantu banyak untuk prevent kita daripada kanser. Kerana puasa ni adalah bulan Rejab, dan kita perlu siapkan diri kita dengan bersungguh-sungguh untuk menghadapi Ramadan, dan kita cakap tentang puasa. InsyaAllah masa bulan Ramadan kita boleh memanfaatkan kelebihan berpuasa untuk kesihatan. Sekian, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.